Uh, jadi last kuliah hari itu seingat saya kita dah menghabisi ayat yang ke-24 dan kita masuk ayat yang ke-25 daripada surah Al-Baqarah, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Empat baris ayat ni. Itulah ayat yang ke-25. Di mana kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wa basyir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian dia ada wakaf di situ. Sampaikan apa? Bahwasanya bagi mereka, yakni orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin, syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana syurga-syurga berkenaan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini supaya menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tak kira siapa dia. Bahawa bagi mereka ada syurga jika mereka benar-benar beriman dan beramal soleh. Pasal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal ada dua golongan saja. Itulah ketika baginda berada di Makkah. Itulah golongan yang beriman dan golongan yang tidak beriman. Jelas. Yang beriman jelas dengan keimanannya yang kita sebut sebagai al-mu'minun. Dan kedua ialah orang yang tidak beriman, yang jelas ketidakimanan mereka yang kita sebut sebagai al-kafirun. Dua. Kemudian setelah baginda sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, berhijrah, bukan melarikan diri, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membawa misi dakwahnya setelah 13 tahun di Mekah. Bukan tak berjaya langsung, adalah sikit sebanyak kejayaannya. Bila baginda berpindah ke Madinah untuk membawa misi agama ke satu tempat yang baru, maka di situ ada tiga golongan yang lain. Satu, al-mu'minun, seumpama yang di Mekah tadi, orang yang beriman dan jelas keimanannya. Yang kedua, al-kafirun, orang yang tidak beriman dan jelas ketidakimanannya. Boleh jadi mereka di kalangan orang kufar, musyrikun, mana orang yang sembah berhala. Boleh jadi. Boleh jadi mereka di kalangan agama-agama yang lain selain daripada agama menyembah berhala. Pasal agama mereka banyak. Al-Yahud umpamanya, orang Yahudi, Jews, ataupun An-Nasara, orang Kristian, ataupun agama-agama lain seperti Al-Majus, itulah orang yang menyembah api, dan mungkin lagi ada agama yang lain, Allah Ta'ala alam. Tapi tiga golongan ini mendominasi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW selain daripada orang-orang yang beriman. Sebila sebut orang-orang musyrikun, dia kebiasaannya merujuk kepada tiga golongan berkenaan. Abadatul asnam, al-Yahud wal Nasara wal Majus, penyembah-penyembah berhala, orang Yahudi dan orang Kristian, dan juga orang-orang Majus. Itulah orang-orang Majusi. Majusi ini dia sembah api ataupun cahaya. Dan satu lagi ialah golongan al-munafiqun, hypocrites. Itulah orang-orang yang beriman tapi tidak jelas keimanannya.
Jelas jugalah, tapi tak jelas juga. Dan pada masa yang sama dia tidak beriman, tapi tidak jelas ketidakimanan dia. Tak jelas lah, tapi jelas juga. Pasal ada tanda-tandanya. Kita nak kata dia beriman pun macam dia beriman, tapi dia kerana ada tanda-tanda dia ni tak berapa beriman. Kan? Adalah tanda-tandanya itu yang bila kita baca sebagian tanda-tandanya kadang-kadang kena dengan kita juga. Tuan. Kan? Hak paling simple nak tahu orang munafik pada zaman Nabi ialah dia tidak mendatangi solat berjemaah. Very simple. Especially sembahyang subuh dan isyak. Asqalus salati 'alal munafiqin as-subhu al-isya was-subuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim daripada Anas bin Malik ataupun daripada Abi Hurairah. Kata Nabi, sembahyang yang paling berat ke atas orang-orang munafikun ialah sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Pasal apa sembahyang isyak yang dia susah nak bagi sembahyang ni? Pasal waktu itu waktu bergembira, waktu dia enjoy. Dia nak minum dengan geng-geng dia waktu tu lah. Isyak malam, ya tak? Sementara Nabi SAW dalam banyak hal semayang di akhir malam. Akhir malam lagi lah daripada tak ada. Kan? Sebab semayang isyak ni boleh dilakukan dengan dua keadaan. Pertama, boleh semayang di awal malam. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam sebahagian keadaan. Dan boleh juga semayang di akhir malam. Kerana itu juga adalah perbuatan Nabi SAW. Sebab itu di sisi sebagian ulama, semayang isyak afdal dilambatkan. Umpama yang standard dalam mazhab Hambali, dilambatkan. Ada juga yang menyandarkan fatwa kepada Imam Syafi'i yang lama, di mana beliau juga menggalakkan sembahyang isyak di waktu akhir malam, mana di tengah malam, 1/3 malam. Di tengah malam, nisful lail. Confirm lah dia tak datang pasal tengah malam. Dah seronok enjoy, dah penat tidur lah, dia tak main. Jadi Nabi kata nak cam isyak dia selalu tak ada. Kalau tak ada sekali-sekala tak apa, maybe atas dasar keuzuran. Pasal manusia ni tak mungkin dia boleh berada di satu tempat pada setiap masa macam kita lah, kan? Maybe kita boleh lah sebagian besar daripada waktu kita, tapi ada waktu-waktu kita tak dapat hadir solat berjemaah. Sama macam ustaz pun, maybe kuliah ustaz boleh hadir selalu, tapi sekali-sekala ustaz pun penting juga. Ada keuzuran, ya tak? Sama. Tapi kalau asal semayang je dia tak ada, asal semayang je dia tak ada, asal tak ada je semayang, itu problem. Boleh jadi dia ni di kalangan orang-orang munafikun, yang tak datang secara melazimi bersama Rasulullah SAW para sahabat dalam semayang isyak. Dan satu lagi subuh, of course dah susah nak datang. Kerana pertama waktu itu depa kepenatan, kan? Dah malam seronok, pagi confirm tak main. Dan kalau dia tak berseronok sekalipun, pasal nak bangun tidur ni susah. Betul tak? Susah, tuan. Tak kata orang lah, kita pun, kan? Ada masa kita terlajak juga subuh tak mari semayang berjemaah. Kadang-kadang terlajak sampai naik matahari pun ada, kan? Hatta kalau kita lihat Rasulullah SAW pun ada 4 atau 5 kes baginda jaga setelah matahari naik. Tapi bukan ketika baginda bermukim, tapi ketika baginda bermusafir. Sebab itu ada hukum harus semayang, ataupun dia panggil boleh semayang setelah habis waktunya jika kita ada keuzuran-keuzuran tertentu, antaranya jika kita tertidur atau seumpama. Untunglah adalah hukum itu, kerana ada dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sama juga macam mana kita nak kenal jika dia melambat-lambatkan semayang. Sama juga. Boleh jadi kita tak tahulah pasal dia tak semayang berjemaah, dia semayang seorang, tapi dia suka melambat-lambatkan. Jadi hak tadi kalau jenis tak minat nak mari semayang berjemaah, ada sifat-sifat munafikun dah tu, kan? Lepas tu bila kita cek balik, kita pun kadang-kadang termasuk juga. Mungkin lah. Yang kedua, ada juga dia melambat-lambatkan semayang. Tilka salatul munafik yaqudu yuraqibu syams hatta idza kanat baina qarna asy-syaitan yaqumu fa yusalli. Nabi kata
la yazkurullaha illa qalila. Yaqumu wa yusalli wa yanquru arba'an la yazkurullaha illa qalila. Dalam hadis Bukhari ataupun Muslim pada Anas bin Malik, Nabi sebut melamat-lamatkan semayang, melamat-lamatkan semayang. Kalau sekali-sekala di atas sebab urusan tidak ada masalah, tapi jika kita sentiasa merutinkannya, maka tertakluk kepada sifat orang-orang munafikun. Ada sifat tu dengan kita, bukan kata kita ni munafik, tapi sifat tu ada dengan kita. Kerana Nabi SAW mensifatkan sedemikian. Nabi kata itulah semayang orang-orang munafik. Nak macam tu. Macam mana? Dia melambat-lambatkan semayang. Cuma Nabi buat contoh ni semayang asar. Bila semayang asar dia tak semayang awal. Padahal Nabi SAW dan para sahabatnya semayang awal. Kunna nusallil asra wa syamsu murtafi'ah hayya. Kata Anas bin Malik. Dasar Bukhari, tak silap saya. Kami semayang asar bersama Nabi. Waktu itu matahari masih terang. Mana awal mereka semayang. Sekira-kira masuknya waktu asar terus semayang. Masuknya waktu asar terus semayang. Kan? Walaupun waktunya panjang, tapi amat-amat digalakkan dan dirutinkan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi depa ni tak, dia semayang dia tunggu ujung je, sehingga kata Rasulullah SAW bila matahari dah nak tenggelam baru dia semayang. Tilka salatul munafik. Itulah semayang orang munafik. Dia tak semayang, tak ada kerja pun. Dan bila matahari nak tenggelam, ketika dia berada di antara dua tanduk syaitan, mana dia dah betul-betul nak tenggelam. Masa tu kita tak ada semayang sunat kan, sebab dia disebut sebagai waktu tanduk syaitan. Baru dia nak semayang, Nabi kata. Maka apa dia buat? Dia mematuk-matuk seumpama burung duk matuk makanan. Puk 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 puk. Dia semayang turun naik very fast, cepat. La yazkurullaha illa qalila. Nabi sebut kat ujung, dan dia tidak ingat kepada Allah melainkan sikit sahaja. Ini orang munafikun. Dan ada lagi lah ciri-ciri yang lain. Iza haddasa kazaba, idza wa'ada akhlafa, idza tumina khana, wa idza wa'ada wa idza khasama fajar. Dalam hadis Bukhari Muslim pada Abi Hurairah, bila bercakap dia dusta, bila dia diberi amanah dia khianat. Itu ciri-ciri munafikun. Bila berjanji dia mungkiri. Kita pun ada juga, saya sendiri pun mungkir macam mana kan. Terlambat dia mungkin juga tu, janji pukul 4 datang pukul 5 kan. Jadi kita kena cuba sebaik mungkin untuk elakkan memungkiri janji. Mana kalau kita janji waktu sekian, tempat sekian, kita mesti memenuhinya takat yang kita mampu. Cuba sebaik mungkin. Kalau tidak, jangan berjanji. Saya sendiri pun lah ya. Wa idza khasama fajara, dan bila dia bergaduh dia melampaui batas. Jadi ini ciri-ciri munafikun yang kita tidak perlu ada. Jadi ada munafik pada zaman Rasulullah SAW, orang yang berpura-pura beriman padahal dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tanda-tandanya, hari ini saya tak pasti, tapi ciri-ciri itu ada pada hatta muslim, bahkan sifat tu ada. Sebab itu disebut oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi ada 3 golongan ini. Satu golongan yang very special, itulah orang beriman dan beramal soleh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala in specific suruh Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka berita gembira, wabashir. Ujung tu Allah Taala sebut pasal syurga, nanti saya hurai kemudian. Tapi saya nak sebut tentang perkataan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW, itulah wabashir. Dan sampaikanlah berita gembira. Ia satu perkara yang besar, kerana Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang rasul, dan orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang baik. Banyak sifat-sifat Nabi SAW yang disebut oleh Allah Taala dalam Quran. Tidak tertentu kepada sifat yang kita belajar. Nabi ni ada 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat yang very basic, yang ditulis dalam asas-asas akidah, especially bila membicarakan tentang hak ehwal kenabian, merujuk kepada sifat-sifat mereka, tak tertentu kepada Rasulullah SAW, tapi seluruh para anbiya. Tapi tidak hanya tertentu kepada 4 sifat itu saja kan? Itu asas basic. Adapun sifat para anbiya
termasuk Rasulullah SAW, ada banyak yang lain. Sehingga semua nama-nama para Nabi, termasuk Nabi kita, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran mengandungi sifat-sifatnya. Kan? Banyak nama Allah Ta'ala sebut Nabi, Allah Ta'ala panggil Nabi kita dalam Quran. Ada satu nama ialah Bashir dan Nazir. Pernah dengar? Banyak ayat Quran. Dan surah Al-Baqarah 119 kata Allah, inna arsalnaka linnasi basyira, inna arsalnaka ilan nas, apa? Inna arsalnaka macam tu? Saya tak ingat. Inna arsalnaka bil haqqi linnas. Ada linnas tak? Alah, Quran ada depan mata, beliklah. Ustaz 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa la tusalu an ashabil jahim. Nabi ada banyak nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai nama-nama yang baiklah. Dan kesemua nama-nama itu mempunyai sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat dan nama Nabi yang penting ialah Bashir dan juga Nazir. Tu nama Nabi itu Bashir. Yang mana maksudnya ialah orang yang menyampaikan berita gembira. Jadi menyampaikan berita gembira, tabsyir, ialah salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Taala memanggil baginda dengan nama itu. Dan surah Al-Baqarah ayat 119 kata Allah, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu, wahai Muhammad, dengan kebenaran sebagai basyiran, orang yang menyampaikan berita gembira, wa naziran, orang yang menyampaikan berita sengsara. Bashir adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan dalam ayat ini sahaja, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan surah Al-Isra ayat 105 juga Allah Ta'ala menyatakan, wa ma arsalnaka illa basyiran wa nazira. Dan kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi bashir, orang yang menyampaikan berita gembira, dan juga nazir. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala tak sebut bashir, Allah Ta'ala kata mubashir. Mubashir pun sama. Bashir dan mubashir adalah sifat yang sama. Itulah sifat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Umpama dalam surah Al-Ahzab ayat 46, Allah Ta'ala sebut Nabi, ya ayyuhan nas inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ilan nasi biiznihi wa sirajan munira. Wahai manusia, kami telah mengutuskan kepada kamu syahidan, seorang saksi. Nabi ni saksi tau. Wa mubashiran, dan orang yang menyampaikan berita gembira pasal syurga, pasal balasan Allah yang baik. Wa nadhiran, dan juga berita-berita sengsara pasal neraka, pasal azab Allah. Wa da'iyan ila Allah, dan juga mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'i adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga namanya. Sebab itu pendakwahan ini kita sebut da'i. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia satu kerja yang besar. Wasirajan munira, itu juga sifat Nabi. Nabi ni seumpama lampu yang bercahaya. Cahaya iman, cahaya hidayah. Dan mungkin lagi ada ayat-ayat yang lain. Saya nak sebut bahawa Nabi SAW ada nama yang disebut sebagai Bashir, dan ada sifat yang disebut sebagai Tabshir. Bashir, orang yang menyampaikan berita gembira. Nabi mesti menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Dan tabsyir itu, sifat menyampaikan berita gembira itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Taala memanggil baginda dengan nama dan sifat berkenaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedemikian, wa basyiril ladzina amanu. Wahai Muhammad, kamu kena sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kena sampaikan. Jadi kerja Nabi bukan hanya menyampaikan hal ehwal yang bersabit ahkam, hukum hakam, kan? Ajar macam mana cara nak sembahyang, ajar bagaimana cara nak puasa, ajar bagaimana cara nak haji, ajar bagaimana nak melakukan
perkara yang bersabit dengan ibadat, muamalat. Tapi Nabi juga mesti pasal sifat dia menyampaikan berita-berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembira itu? Ada banyak kan? Hatta sebahagian daripada ghaibiyat. Kita belajar akidah tuan-tuan ada 3 segmen. Satu uluhiyat, ketuhanan. Satu kita panggil kenabian, dan satu kita panggil hak awal ghaib. Salah satu ialah bersabit dengan syurga. Itu disebut sebagai perkara-perkara ghaib. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh menyampaikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Pasal apa? Dia kata berita baik kan? Ada banyak. Yang paling baik ialah, ataupun antaranya ialah annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mu kena bagi tahu wahai Muhammad kepada orang beriman beramal soleh supaya dia tahu apa yang dia akan dapat. Sebab itu dalam Islam adanya konsep fadailul a'mal, fadilat ke atas amalan yang kita lakukan. Apa tidak semua kan? Nampak? Kita buat sekian dapat sekian. Of course lah, syurga tu the ultimate reward of Allah. Memanglah dia adalah balasan Allah hak paling besar. Tapi ada balasan-balasan yang lain yang menjurus kepada syurga yang kita sebut. Bila buat sekian dapat pahala sekian. Di atas prinsip berkenaan fadailul a'mal, fadilat amalan. Kan? Buat macam ni dapat macam ni. Buat macam ni dapat macam ni. Kadang-kadang kita dapat syurga lah. Nabi sebut buat macam ni dapat syurga. Buat macam ni dapat syurga. Nampak? Ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Salam dan Sunan Tirmizi. Hadis itu adalah Riyadhus Shalihin dalam bab memberi salam, Kitabus Salam. Ditanya, ya Rasulullah, ayul islamu khair? Ayul islami khair? Wahai Rasulullah, mana Islam, mana satu ke Islam yang paling baik? Pasal Islam ni ada banyak, merujuk kepada amalan. Betul tak? Islam ada banyak amalan. Jadi yang mana yang paling baik, kata Abdullah bin Salam. Dia tanya Nabi. Dia ni asalnya orang Yahudi, dia masuk Islam. Nabi pun jawab, man at'amat ta'am, siapa yang bagi makan. Man at'amat ta'am, siapa yang bagi makan. Wa qara'as salam, dia bagi salam. Wa shalla bil laili wan nasi niyam, wan nasu niyam, ataupun wan nasa niyam. Saya tengok bagi dia atas ke bagi depan. Orang yang bagi makan, Nabi kata. Orang yang memberi salam. Kita bagi orang makan, that is the best of Islam. Itu antara Islam yang baik. Bagi orang makan. Kan? Walaupun bagi orang makan ni tak ada syarat kita buat kenduri kendara. Boleh jadi kita nak pergi kerja, kita beli pagi-pagi sarapan pagi, kan? Kita biasa beli kuih RM4, belilah RM8, double up. Satu lagi kita bagilah kat jaga kat pintu pagar tu ke, tuan. Biar kita buat amalan yang sedikit tapi consistently. At'amat ta'am. Kalau boleh sentiasa kita bagi orang makan. Bukan jaga tu orang tak ada gaji, bukan dia tak boleh makan, tapi kerana kita nak beramal dengan prinsip at'amat ta'am yang disebut oleh Nabi SAW, Islam yang paling baik, bagi orang makan. Saya sendiri pun tuan-tuan, walaupun tidak sentiasa, tapi saya sentiasa beli makanan kepada mereka. Jaga-jaga ni gaji bukan besar pun, kecil je. Kita beli kuih, beli untuk mereka sama-sama. Kita beli nasi, buku untuk mereka sama-sama. Walaupun nasi mahal, semangkuk RM5, RM6, beli 3-4 buku dah RM20. Hari-hari botak juga ustaz. Tak suruh hari-hari pun. Once a while, sekali-sekala, okey. Janji kita panjang-panjangkan tangan ke arah kebaikan. Bagi. Kan? Dan tak perlulah bila kita bagi kat dia, doa untuk saya ya, murah rezeki tak perlu. Dia nak doa, dia doa. Kita bagi, Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Tapi tak salah. Ada setengah orang bila dia beri sesuatu, dia sentiasa minta balik, doa untuk saya, minta rezeki, Allah Ta'ala luar rezeki. Tapi tidak salah, bahkan digalakkan dalam setengah-setengah keadaan. Tapi bila kita memberi, kita beri, dia nak doa, dia doa, tak apa. Sekali-sekala boleh, tapi jangan asal bagi je suruh dia doa. Asal bagi dia suruh dia doa, asal suruh dia doa je bagi. Kan?
Ini ikhlas ke tidak bagi kat aku, dia kata. Bagi je tuan, bagi. Janji kita ikhlas, bagi. Tempat kita ada macam-macam sapu sampah, bagi. Kalau kita tak bagi makanan, kita bagi wang. Kadang-kadang bukan banyak pun, tapi kita bagi dia orang sentiasa memberi. Terutama orang yang lebih kurang bernasib baik daripada kita. Awak. Orang datang nak minta sedekah, seorang tukang bawa, seorang mata pejam minta bagi RM1, RM2 bagi. Tapi susah juga sekarang ni, zaman sedikit. Kadang-kadang kita makan 20 minit setengah jam duduk di situ sampai 3-4 orang datang. Tuan-tuan perhatikan hatta di Rehat Rawak pun banyak peminta-peminta sedekah di kalangan orang-orang yang nampak macam buta lah. Jalan pun banyak tak nampak. Tapi kalau di tempat saya Sungai Buloh, masa dia minta dengan orang, dia jalan macam susah orang pegang. Tapi bila di luar daripada tempat minta sedekah tu, yang buta tu jalan lebih laju daripada pimpin dia tu. Ada berlaku, walaupun tidak semua. Ada orang kerja dia minta sedekah, beli kereta bayar cash. Saya pun tak mampu tuan-tuan beli kereta bayar cash. Dia beli kereta bayar cash. Kerja dia minta derma. Alasan dia OKU bukan anggota badan, otaknya tak berapa nak ni lah. OKU dia panggil OKU apa, ada setengah orang kan dia OKU ni, tapi dia seorang-seorang lah pergi minta derma sana sini. Tapi herannya tu bak duit dia tak OKU pula tu. Dia boleh simpan duit, boleh beli kereta cash. Tapi tak apa, di atas husnuzan kita bagi dalam setengah-setengah kadar. Walaupun ada juga sebagai fatwa ulama, kita kena lihat. Kalau kita rasa sedikit, jangan bagi. Kerana bila kita bagi, kita akan menggalakkan penipuan. Di hadapan-hadapan bank seumpamanya, 10 tahun duk collect minta nak buat tahfiz, tak buat-buat lagi ke? Heran juga. Dan pernah berlaku kes bila orang call ke tempat itu, tempat tu tak pernah suruh kutip pun. Di Kelantan tuan-tuan pernah tokek tahfiz, mudir tahfiz tu tangkap. Bila orang minta derma, tengok dia tahfiz aku ni, aku tak minta pun. Pernah berlaku tuan-tuan. This is the real story. Ada jugalah jenis macam tu, kita tak nafi je lah. Tapi saya nak sebut, kita sentiasa memberi. Kerana Nabi kata it'amut ta'am. Nabi kata wa qara'as salam, bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan assalamualaikum ni memang kadang-kadang kita nak praktik pun, kadang-kadang orang kata apa, tak kita buat, tapi tidak sebaik mungkin lah. Di mana kita sesama kita, kadang-kadang kita tak bagi salam. Termasuk saya sendiri pun, patut setiap kali jumpa orang bagi salam, setiap kali jumpa orang bagi salam. Ni kita jumpa orang pakai kopiah je bagi salam. Ataupun bila kita jumpa orang nampak macam ustaz je bagi salam, nampak Pak Haji bagi salam. Tapi kalau orang biasa kita tak bagi salam, termasuk saya sendirilah. Itu kekurangan kita lah ya. Syiar memberi salam ni agak jarang kita amalkan. Jadi kita perbanyakkan lagi sedikit demi sedikit insya-Allah taala. Pasal memberi salam, dia dapat fadilat yang besar. Hujung saya akan sebut. Dan dia satu pensyariatan yang bukan hanya berlaku pada zaman kita, umat Muhammad SAW. Tidak juga nabi-nabi sebelum ini, baik Nabi Isa, they have their own greeting. Saya pun tak tahu macam mana, tapi ada salam sesama mereka. Begitu juga Nabi Musa, kerana memberi salam dikatakan ajaran nabi-nabi terdahulu daripada satu nabi pada satu nabi yang lain sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pasal dia hubungan sesama manusia. Dia satu persyaratan yang sama, cuma mungkin lafaznya itu berbeza. Kan? Tapi yang lebih penting daripada itu, dia adalah perkataan terawal yang diucapkan oleh manusia nombor satu sekali. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan belajar Riyadhus Salihin dalam Kitabus Salam, Al-Imam An-Nawawi bagi hadis daripada Umran bin Husain yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala bila menciptakan Adam alaihissalam, Allah Taala menyuruh Adam alaihissalam datang kepada para malaikat yang ada pada waktu itu. Allah Taala kata, wahai Adam, pergi kepada malaikat-malaikat berkenaan dan beri salam kepada mereka. Allah Taala suruh Nabi Adam alaihissalam bagi salam. Macam mana cara kau bagi salam? Dia akan menjadi salam anak cucu kamu selepas ini. Nampak? Allah Taala kata, ya Adam iti haula in nafar minan malaikah,
Wasallim alaihim fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu zuriyatika. Allah Ta'ala kata, wahai Adam, kau pergi kat malaikat tu, kau bagi salam. Macam mana cara kau bagi salam, itulah salam yang akan diucapkan oleh zuriat-zuriat kamu. Semua sampai sekarang. Apa ucapan Adam alaihi salam? Dia pun pergi. Apa dia kata? Assalamualaikum. Malaikat pun jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara perkataan yang digunakan oleh Adam alaihissalam terawal ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Jadi dia bukan satu benda yang main-main, kan? Sebab itu lafaz salam, kita bagi salam, bagi betul-betul. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalam dia dekat dengan asam. Asam ni racun. Hatta orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW bagi salam kat Nabi, Assalamualaikum. Kalau kita kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia dekat-dekat tu. Kok tak jadi assalam, dia jadi Assalamualaikum. Kita tak ada niat macam tu, tapi dia mirip-mirip. Bagi salam Assalamualaikum. Ataupun Salamun alaikum. Harus tapi tidak afdal, ya. Termasuklah sembahyang. Patutnya Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kita kata Salamun alaikum warahmatullahi. Harus tapi tidak afdal. Tapi dia tidak membatalkan salat hatta di luar sembahyang. Afdal Assalamualaikum. Kita boleh kata Assalamualaikum pun boleh, Salamun alaika pun boleh, Salamun alaikum boleh, tapi the best word ialah Assalamualaikum. Yang paling simple. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab pun jawab, kalau orang bagi salam Assalamualaikum, kita jawab penuh. Orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi pun kita jawab penuh. Orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun kita jawab penuh juga. Itu lebih baik. Itu yang afdal. Nampak? Pasal ada sahabat dia bagi salam kat Nabi Assalamualaikum. Nabi jawab, Nabi kata asyaru. Ada sahabat bagi salam kat Nabi Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata asyrun. Ada sahabat lain bagi salam kat Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi jawab macam dia sebut. Kemudian Nabi kata salasun. Hak bagi salam Assalamualaikum bagus, tapi dapat 10 pahala saja. Hak bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi bagus, lebih baik daripada yang tadi, dia dapat 20 pahala saja. Hak bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, this is the best, Nabi kata dapat 30 pahala. Jadi mana-mana asalkan kita bagi salam sesama kita, ya. Jawab pun sama, boleh jawab sekadar waalaikumsalam, boleh lebih panjang daripada itu, dan boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi salam, itu satu benda yang penting. Dan Nabi kata wassalatu billaili wan nasu niyam. Sembahyang malam, dalam keadaan manusia sedang tidur, merujuk kepada qiyamul lail. Boleh jadi kita sembahyang di tengah malam, terbang, boleh jadi di ujung malam, atau boleh jadi qubailus subuh. Maksudnya hampir-hampir nak subuh, sekurang-kurangnya. Tuan-tuan, bila kita melazimi sembahyang before subuh, mungkin tak lama kita bangun, mungkin sejam lebih awal. Macam mana nak bangun awal? Kita tidur awal, kita bangun awal. Atau kalau kita tidur lewat, kalau kita dah biasa bangun awal, dia akan jaga. Saya tidur pukul 3 pagi pun, pukul 5.30 saya bangun juga. Kadang-kadang pukul 5, pukul 4 dah bangun, baru tidur 2 jam. Kalau kita dah biasa. Soalnya tidak biasa. Tak biasa, payahlah. Lepas main subuh, tidurlah balik. Apa masalahnya? Tidur lepas subuh ni makruh. Ada dimakruhkan oleh sebahagian para fuqaha, tapi tidak ada dalilnya. Kan? Kalau saja-saja nak tidur, kan? Kerana waktu itu, pasal apa makruh? Ada dalil lah, tapi dalil yang am. Waktu subuh ini waktu yang berkat. Jadi kalau kita tidur, isi hanya dengan tidur, tak bagus. Dimakruhkan oleh sebahagian mereka. Tapi jika ada keperluan, harus. Begitu juga tidur. Pasal tidur tidak ada larangan pada waktu-waktu tertentu, as long as kita tidak meninggalkan solat dan mengabaikan keperluan-keperluan yang lain. Tak ada masalah sama sekali, kan? Mungkinlah ada orang kata tidur lepas subuh ni kok jadi gila, ataupun tidur lepas asar kata boleh membawa kepada gila. Kata ada hadisnya, tapi tidak sahih, wallahu taala alam. Tapi saya, tuan-tuan, daripada dulu sentiasa merotikkan tidur selepas asar. Tapi hari ni saya tak gila-gila lagi. Saya tunggu juga bila aku nak jadi gila.
Tak gila pun. Dah kita penat tuan-tuan. Pukul 5.30 kita dah bangun. Pergi kerja. Balik pukul 1, pukul 2 petang. Kadang-kadang asar pun tak larat nak pergi sembahyang berjemaah. Kan? Main di rumah saja. After that kita terus tidur. Ataupun pukul 3 kita tidur, pukul 5 kita bangun. Kita tahu diri kita. Kan? Pergi sembahyang penat-penat pun tak boleh juga, Nabi larang. Betul tak? Mampu pergi, tak mampu rehat. After that kita bangun, kita sembahyang. Kita study, kita ready untuk pergi kuliah dan seumpama. Jadi waktu saya tidur memang waktu itu. Kadang-kadang sebelum asar, tapi banyak selepas asar. Pukul 5 waktu saya tidur sampai pukul 6. Every day. Tidak ada masalah sama sekali dan tidak tercela di sisi syarak. Kalau ada makruh sekalipun dari sudut waktu tu tak bagus. Kalau pagi kerana waktu yang berkat. Kalau petang saya tak pasti kenapa. Tapi dia tidak ada waktu khusus dilarang untuk kita tidur. Bila tidak ada syariat yang menyatakan sedemikian, dia berdiri di atas hukumnya asal itu harus. Jadi melihat kepada keperluan diri kita lah. Perlu kita tidur waktu tu, tidur. Tidak ada masalah. Isyak raya. Dah isyak seminit. Nak cerita ujung sekali, Nabi kata, tadkhulu jannata rabbika bisalam. Walaupun Nabi ditanya mana Islam yang paling baik, Nabi sebut bagi orang makan, bagi salam, semayang malam dan keadaan manusia sedang tidur. Saya nak sebut bila kita semayang malam banyak kelebihan. Hati jadi tenang. Waktu tu waktu yang jiwa kita paling tenang sekali. Malah orang sentiasa melazimi qiyamul lail, dia akan kaya dengan jiwa je, tenang tuan. Hatta saya sendiri mempraktikannya. Tenang, waktu tu kita tenang sangat. Kalau ada masalah pun kita tak ada masalah. Jadi tenang. Waktu itulah waktu paling tenang. Betul lah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujung tu Nabi kata, tadkhulu jannata rabbika bisalam. Kamu akan masuk ke dalam syurga Tuhanmu dengan senang. Nampak? Jadi ada benda yang Nabi cakap buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni dapat syurga. Dan mungkin ada lagi hadis-hadis dan nas yang lain. Ada riwayat Nabi sebut berita gembira bukan syurga, tapi Nabi sebut benda-benda yang lain. Buat ibadah macam ni dapat pahala macam ibadah macam ni. Itu banyak juga dalam amalan kita sehari-harian. Ada Nabi sebut dapat pahala, ada Nabi sebut dapat ibadah, dapat pahala macam sembahyang berjemaah. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang dengan 27 kali ganda. Ada riwayat 25 daripada Ibnu Umar, daripada Abi Hurairah, Sahih Bukhari, Muslim. Nabi dapat pahala. Banyak lagi yang lain yang Nabi sebut buat begini dapat pahala. Tadi buat begini dapat syurga tu. Ada Nabi sebut buat begini dapat pahala, buat begini dapat pahala. Ada Nabi sebut buat begini dapat ibadah yang lain. Man shallal isya jama'atan fa ka'annama qama nisfal lail. Man shallal subha jama'atan fa ka'annama qama laila kullahu. Antara dalam hadis Uthman dalam Sahih Muslim, Al-Imam Al-Ghazali bila buat sembahyang tentang fadilat berjemaah, amat-amat dituntut untuk kita berjemaah nombor 1 sekali adalah sembahyang subuh dan isyak. Kenapa? Kerana Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang subuh, sembahyang isyak berjemaah, seumpama dia sembahyang seluruh malam. Nampak? Siapa-siapa yang sembahyang isyak berjemaah, seumpama dia sembahyang separuh malam. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjemaah, seumpama dia sembahyang seluruh malam. Buat ibadah macam ni, dapat ibadah macam ni. Kita tak qiyamul lail tapi dapat pahala qiyamul lail. Nabi kata siapa-siapa yang berzikir kepada Allah after subuh, selepas dia solat berjemaah, kemudian bila naik matahari dia sembahyang 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah. Man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams fa idza tala'at shalla rak'atain kutibat lahu man shalla subha fi jama'atin summa zakara yaq'udu summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams fa idza tala'at shalla rak'atain kutibat lahu hajjatun wa umratun tamah. Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang subuh berjemaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sehingga naik matahari, dia nak berzikir, dia nak baca Quran, dia nak baca buku, very open kerana kalimah zikir dia luas. Hatta tuan-tuan duduk dalam kuliah pun one of zikir. After that tuan-tuan sembahyang 2 rakaat, boleh jadi sembahyang syuruk, boleh jadi sembahyang duha atau apa-apa sembahyang. Nabi kata ditulis baginya haji dan umrah sempurna. Ada orang dia tak pergi haji tapi dapat pahala haji. Bukan dapat pahala haji, dapat haji tu. Jadi saya hari-hari dah zikir, orang boleh panggil saya haji ya. Orang tak boleh panggil lah pasal hang tak pergi haji lagi. Tapi dapat amalan haji tu di sisi Allah Subhanahu. Ditulis baginya buat haji.
Ditulis amalan haji, of course lah dapat pahala haji. Kalau macam tu saya dah tak payah pergi haji lah ustaz. Susah lah macam tu kan. Macam tadi lah dah dapat pahala qiyamul lail, tak payahlah qiyamul lail. Dia tak boleh macam tu. Dapat pahala tapi tak menggugurkan tuntutan sedia ada. Sebab tu ulama nak buat kaedah lain pula, takut orang salah faham. Buat macam ni dapat amalan yang berkenaan. Masalah satu ayam min kulli syahrin fa ka'anna masama dahra kullahu. Umpamanya sebulah hadis Abi Daud atau Turmuzi daripada Abu Zar, siapa-siapa yang semayang puasa 3 hari setiap bulan, seumpama dia berpuasa setahun lamanya. 3 hari setiap bulan, boleh jadi berturut-turut. Terbaik 13, 14, 15 every month. Bulan hijrah tau, bukan bulan Masihi. Kena 13, 14, 15 Masihi. Itu sunnah, pasal Nabi puasa pada waktu itu. Boleh jadi di hujung bulan, tengah bulan dia panggil puasa putih, pasal puasa masa tu matahari tengah terang. Kalau hujung bulan dia panggil puasa hitam, pasal waktu tu bulan gelap. Itu istilah saja. So siyamus sud, siyamul bayad, siyamul baik, macam itulah. Ataupun puasa berselang-seling, satu hari di awal bulan, satu hari di tengah bulan, satu hari di akhir bulan. Suka hati kita lah nak puasa macam mana pun, as long as kita puasa setiap bulan 3 hari. Nabi kata seumpama kita berpuasa setahun. Buat ibadah macam ni, dapat ibadah macam ni. Dan ada lagi versi-versi yang lain. Tapi nak cerita, itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai tabsyir, dan baginda sebagai basyir. Itulah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kamu kena bagi tahu. Kan? Sentiasa menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sebab itu walaupun Nabi SAW cerita benda-benda yang buruk, yang tak baik, umpama perkara bersabit dengan kemaksiatan kepada Allah, Nabi sering bercakap hal yang baik. Pasal dah sifat dia ni basyir. Kan? Sebab itu Nabi SAW dapat menyelesaikan banyak hal. Dan kita pun kena ambil sifat sedemikian, di mana kita sentiasa jugalah cuba untuk menjadi basyir, walaupun kita tidaklah basyir seumpama basyirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jika kita sering menyampaikan berita-berita yang baik, jadi kita bersifat dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu perkara yang amat-amat digalakkan. Macam kita mengajar juga, kita belajar kan. Kita campur aduk lah antara basyir, antara nazir. Ada kadang kita cerita benda yang baik, ada kali kita cerita benda yang tidak baik. Dan kesemua itu dalam konteks syariat kita, kerana dia menyempurnakan agama ini. Agama tak cakap pasal neraka all the time, tak ada. Ataupun sentiasa bercakap hal yang tidak baik setiap masa, tak ada. Agama juga tidak cakap benda yang baik all the time, tak ada. Ada kala kita bercakap benda-benda yang baik, ada kala kita bercakap benda yang tidak baik. Tujuannya hanya satu, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. SOP kita 10 minit after azan. Ni dah 10 minit ni. Jadi saya kena berhenti lah tuan. 40 minit boleh berhenti lah. Kalau ada soalan, ada nak tanya apa-apa tak? InsyaAllah ta'ala next nanti, setelah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya sentiasa memberi berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, dan Allah Ta'ala sebut antara berita gembira itu ialah tentang syurga, dan kita akan kongsi sedikit sebanyak tentang syurga, kerana ini adalah ayat yang pertama yang Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Of course lah kita akan cuba untuk nak relate dengan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan syurga. Dan di sana ada ulama yang khusus menulis tentang syurga yang disebut sebagai Al-Jannah. Cuma bila sebut syurga ni, ulama biasa dia sekali kan, syurga dan neraka. Kita akan fokus pada syurga, kemudian kita akan sebutlah sikit-sikit yang berkaitan dengan neraka. Hatta hadis Nabi pun biasanya bila sebut syurga akan disebut sekali dengan neraka, walaupun ada yang disebut secara berlainan. Cuma kata kita akan ceritalah tentang hakikat syurga itu bagaimana, dan pendirian kita tentang hak ehwal kesyurgaan, kerana dia benda ghaib. Di manakah pendirian kita dalam hal ehwal yang berkenaan, insya-Allah taala. Aku liqul azza, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jadi kita